Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jama'na hadhihi min ba'dihuma. Allahumma la sahla nawwir qulubana kama nawarta samawati wal ard. Allahumma ij'al fi qulubina nuran fi basar sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali puji punya fadlahnya, rahmatnya, inayahnya. Lagi kita pada hari ini untuk berbincang apa? Tolak. Bismillahirrahmanirrahim. Muka kelima, 3 baris daripada bawah. Dan adalah ayat Kharijah. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan adalah a'yan. A'yan ya jamak bagi ainon. Ainon diri, a'yan diri-diri. Kharijiyah, diri-diri yang luaran. Yang luaran artinya lawanan bagi ataupun mukabil bagi a'yan sabitah, sabit dalam ilmu Allah Ta'ala. Kharijah artinya perkara yang luar daripada ilmu Allah Ta'ala. Bukan bererti Tuhan itu ada dalam dan ada luar, tidak. Yang dimaksud dengan kharijah di sini iaitulah merujuk kepada kefahaman kita perkara yang luar daripada minda kita. Jadinya dan adalah a'yan kharijah itu martabat ubudiyah. Jadi a'yan kharijah itu martabat ubudiyah. Ini apabila tarakki, yakni kehambaan. Ubudiyah ialah kehambaan. Dan adalah pada martabat ta'ayyun awal dan ta'ayyun sani itu maqam anbiya dan segala aqtab yang dapat mewaris daripada mereka itu dengan qadarnya. Ini martabat kehambaan, permulaannya daripada apa dia? Daripada martabat a'yan kharijah. Ini pun kelang kabut kita tuan-tuan. A'yan kharijah ni. Kemudian martabat ta'ayun awal dan juga ta'ayun sani, iaitulah maqam anbiya dan juga segala aqtab, aulia-aulia arif billah. Yang mana daripada mereka itu dengan qadarnya, qadar masing-masing ada dia punya maratib-maratib dia. Ada aqtab bagian-bagian, ada yang kategori-kategori bagian. Dan padanya itu dapat ia pandangkan. Padanya apa dia? Kita bicarakan tentang apa sebelum ni? Pada ayat Kharijah tadi, dan padanya itu dapat ia seorang pandangkan wahdah fil kasrah. Pandangkan wahdah, esa, fil kasrah, satu pada yang banyak. Pandangkan keesaan pada yang berbilang, berbagai. Ialah maqam orang yang taraki. Orang yang taraki. Taraki orang yang menaik. Memandang daripada bawah ke atas. Pandangkan wahdah itu pada kasrah. Pandangkan yang banyak itu, pandangkan yang satu pada yang banyak. Yakni memandang Allah Ta'ala, artinya seorang yang syuhud, melihat ia akan Allah Ta'ala. Lihat Allah Ta'ala di dalam tiap-tiap suatu.
Dia melihat tiap-tiap sesuatu itu, dia melihat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesuatu pun kecuali ianya kecuali padanya adalah ketuhanan. Seperti kata ahlillah, sebagaimana kata ahlillah, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah fihi. Artinya tiada aku pandang suatu pun, tiada aku pandang sesuatu ataupun suatu melainkan aku memandangkan Allah padanya. Tiap-tiap suatu itu ialah padanya adalah Allah. Bukan diri suatu itu Allah, tapi pandang. Pandang macam mana? Bila pandang, iaitulah melihat pada yang zahir. Maknanya Tuhan zahir. Artinya menzahir Tuhan pada tiap-tiap sesuatu. Jadi tiap-tiap sesuatu itu adalah majlanya. Tuhan yang bertajalli, tempat pentajaliannya adalah tiap-tiap sesuatu, iaitulah a'yan kharijah. A'yan kharijah. Jadi tiap-tiap satu itu dia memandangkan akan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tiada menegahkan. Bila kita katakan Tuhan itu wahdah, Tuhan itu esa, bagaimana pula tiap-tiap satu itu artinya banyak. Yang banyak. Kata pengarang, maka tiada menegahkan banyaknya. Banyak tiap satu itu akan memandangkan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana Allah Taala itu ialah mani'. Allah Taala itu ialah jami'. Tiap-tiap sesuatu itu terhimpun bawah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan itu ialah mani'. Tidak ada sesuatu pun yang terhalang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan makna yang lain, tiap-tiap sesuatu itu ialah penzahiran Allah Taala. Tiap-tiap sesuatu itu ialah pengenalan kepada Allah Taala. Tiap-tiap sesuatu itu ialah alamat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tiada menegahkan banyaknya, ayan itu banyak, akan memandangkan esa Allah Taala. Itu yang dinamakan sebagai pandangkan wahdah fil kasrah. Banyak-banyak itu dipandang satu saja. Dan dapat pula ia memandang, walaupun dia melihat satu pada yang banyak, kata pengarang, dapat pula ia memandangkan banyak pada yang satu. Kasratun fil wahdah. Mandang kasrah pada wahdah. Iaitu makam orang yang tanazzul. Ini makam yang atas, atas ke bawah pula. Yakni memandangkan yang banyak, yang ia segala yang baru. Banyak ni barulah. Di dalam wahdah. Di dalam yang satu, yang esa. Yakni Tuhan yang satu. Jadi, dia memandang banyak pada yang satu. Kalau yang atas tadi, memandang satu pada yang banyak. Maka tiada menegahkan bagi segala arif yang kamil. Lagi mukammil. Daripada menilik keduanya. Menilik kasrah dan juga wahdah. Dipandang serentak. Boleh pandang serentak. Kerana kasrah itu, antara dia punya wajah, tidak terhalang tadi, tidak tertegah. Kerana kasrah banyak itu tak dapat tiada daripada wahdah. Kasrah itu mestilah daripada wahdah. Banyak itu mestilah daripada yang esa. Kenapa? Kerana tiada dapat istiqlal sendiri dirinya sekali-kali. Banyak tu semuanya bernaung pada yang satu. Bagaikan kita memandang ke hadapan, buka tingkap, cahaya terang menderang semua tu. Banyak hanya perkara yang nyata pada penglihatan kita. Nyatanya itu nyata. Tapi penglihatan kita itu banyak yang tadi tidak menegah. Kita memandang itulah terang. Nyata. Pemandangan indah kita lihat. Tapi pemandangan yang indah itu tidak menafikan kita memandang pokok, dalam masa yang sama memandang daunnya, memandang kereta yang lalu. Sebab apa? Sebab nyata pada pokok, nyata pada jalanan, nyata pada kereta yang bergerak, nyata itu daripada cahaya yang satu. Dia tak boleh nyata sendiri-sendiri. Dia nyata dengan sebab cahaya. Cahaya itulah sebenarnya yang satu. Itulah perumpamaannya.
Oleh kerana itulah kata pengarang di sini, tiada dapat istiqlal, mana a'yan tadi, a'yan kharijah ataupun asyak tiap-tiap satu itu, tiada dapat istiqlal, artinya terpisah sendiri-sendiri. Tiada dapat istiqlal artinya bersendirian, sendirinya sekali-kali. Kerana keadaan wahdah itu, walaupun esa itu mempunyai sifat dan asma' dan af'an. Esa, bila kita katakan martabat wahdah, martabat wahdah tu apa dia? Martabat asma', sifat, af'al yang ijmal, tidak tafsil, tidak terperinci, terkandung di dalam itu semua. Jadinya pada ketika itu punyai sifat, punyai asma', punyai af'al yang menyabitkan bila ada asma', Tuhan bersifat, Tuhan berasma', Tuhan merupakan Tuhan punyai perbuatan-perbuatan. Sudah pastilah yang menyabitkan akan asal kudrat dan iradah. Jadi sifat Tuhan adalah kudrah, iradah. Tuhan qadirun, Tuhan muridun, Tuhan yang maha berkuasa, Tuhan maha berkehendaki. Yang menyabitkan kasrah, muta'allaqnya banyak, walaupun muta'alliqnya satu, walaupun sifatnya kudrah itu satu, walaupun iradah itu Tuhan satu, tapi banyak yang ditentukan oleh iradah Allah Ta'ala. Banyak diciptakan, dijadikan berkaitan dengan kudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini melibat tentang wahdah. Wahdah itu apa dia martabat wahdah? Iaitulah dalam bicarakan tentang martabat ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan tahu, Tuhan menghendaki kita ini lahir dan kita ini melakukan apa-apa. Tuhan tahu, Tuhan menghendaki memberikan nikmat iman. Jadi Tuhan itu Al-Mun'im. Tuhan itu bersifat dengan qadirun. Tuhan itu bersifat dengan muridun. Jadi martabat asma' sudah pastilah ada muta'allaqnya. Bukan Tuhan sekadar tahu dia berkuasa, bahkan Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Bukan Tuhan tahu dia itu maha menghendaki, bahkan Tuhan tahu apa yang telah dia kehendaki. Jadi kata pengarang di situ, walaupun asma', sifat semuanya adalah zat Tuhan, namun tidak menafikan kasrah. Sebab apa tidak menafikan kasrah? Kerana Tuhan itu berasma', Tuhan itu bersifat. Maka ada kesannya, iaitulah dinamakan sebagai a'yan sabita, mahiyah tiap-tiap sesuatu. Jelas tu? Ke samar itu? Tak kan? Yang menyabitkan kasrah, iaitulah wujud segala alam ini. Selesai masalah. Itu sebab kalau bagi saya, pandangan saya, apabila membicarakan tentang asma' Tuhan, adakah asma' Tuhan itu ataupun contoh Ar-Razzaq, Tuhan itu yang maha memberi rezeki, adakah ianya qadim ataupun baharu? Itu perbincangan dalam ilmu kalam. Tapi kalau bincangan dalam wadatul wujud, sejak azali lagi dalam ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu idafat, Tuhan yang memberi rezeki. Dan Tuhan dah tahu siapa yang diberi rezeki. Selesai masalah. Maka apabila engkau fahamkan daripada perkataan ini, kita bicarakan tentang martabat-martabat sebelum ni kan, ta'ayyun, martabat wujud mutlak dan sebagainya, engkau ketahuilah pula akan perkataan Imam Al-Arifin Sidi Muhyiddin ke Muhyiddin? Dia Muhyiddin ahya yuhyi ihya'an, bahawa Muhyin artinya fa'il yang menghidupkan. Muhyiddin, ada juga seorang lagi nama Muhyiddin, Imam Nawawi. Muhyiddin Ibn al-Arabi di dalam kitabnya yang bernama Manazilul Insaniyah. Saya tak dapat lagi risalah ni, tak jumpa kitab ni. Tapi dalam karya-karya lain ada sebutkan teks ini dan namakan sebut nama ini, nama kitab ni. Jadi Ibn al-Arabi dah menyebut dalam kitabnya Manazilul Insaniyah. Antara kitab yang saya nak cari sekarang ialah ini besok dia kat sana type je. Mana kitab ni kau sedia cari. Tapi yang banyak dekat Jazair. Abdul Baqi Fattah.
Al-Jazairi. Al-Jazair. Oh, dia memang dia banyaklah kaji-kaji Ibn Arabi. Orang yang sekarang yang mahir Ibn Arabi, saya nampak dia je lah. Kena ada penjara sana lah. Tunis. Kalau Maghribi antaranya yang kita tengok, yang tahu sejarah ni, Ahmad Idris sana, bersana. Daripada sana, Maghribi sana kan? Ni lagi apa nama Abdul Aziz Abdabbar. Abdabbar. Jadi berkata Syekhul Akbar Ibn Arabi dalam kitab Manazilul Insaniyah, demikian bunyinya, iaitulah kunna hurufan aliyatin lam nuqal muta'alliqatin. Kunna hurufan aliyatin lam nuqal muta'alliqatin fi zura a'lal qulal. Ana anta fihi wa nahnu anta wa anta huwa wal kullu fi huwa hu fasal an man wasal. Artinya telah ada kita sekalian, beberapa kita ini, analogi ni bicara tentang analogi. Kita ini semuanya sekalian beberapa huruf yang amat tinggi. Jadi nahnu kunna hurufan aliyat. Kita adalah huruf-huruf yang tinggi. Aliyat. Lagi apa lagi? Belum lagi dijadikan kita dengan firman-Nya kun. Lam nuqal. Tidak dikatakan kita, tidak disebutkan akan kita. Muta'alliqatin fi zura' a'lal qulal. Kun. Dan adalah kita muta'allaq dengan segala hal kita. Nanti kita uraikan nanti sebab tak nak urai panjang ni. Yakni adalah sekalian makhluk itu, ada ia makhluk tadi di dalam inkishaf. Dia muta'allaq dalam inkishaf ilmu Tuhan kita masing-masing. Jadi Tuhan tahu kita secara terperinci, secara tafsili, secara segala mikdar-mikdar kita ini, kadar-kadar kita semua Tuhan tahu. Macam mana Tuhan tak tahu? Tuhan yang tentukan. Macam mana dia tentu tapi dia tak tahu? Apa benda aku tentu? Tak. Tuhan dah tahu dan Tuhan tentukan apa yang dia tahu. Tuhan tahu apa yang ditentukan. Dan Tuhan tahu apa yang kita inginkan. Lalu sebahagian apa yang kita inginkan, Tuhan dah tentukan perkara itu terjadi. Dan sebahagian perkara yang kita inginkan, Tuhan tak nak perkara itu terjadi. Bahkan sebaliknya Tuhan jadikan. Yakni adalah sekalian makhluk itu ada ia di dalam inkishaf ilmu Tuhan kita masing-masing. Jadi kita ada setiap diri kita ini dalam ilmu Allah Ta'ala, pengetahuan Allah Ta'ala. Itu dinamakan sebagai maklumat Tuhan, muta'allaq bagi sifat ilmu Allah Ta'ala. Itu kalau bicara tentang ilmu kalam. Dan bercerai-cerai mahiyahnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini cerita mahiyah ni insyaAllah kita bicarakan pada masa yang akan datang. Panjang cerita mahiyah. Saya nak buka kitab lain ni. Nak bicara tentang majmuliyah mahiyah ataupun tidak. Itu dia ke kunci dia lah. Nanti kita nak jelaskan dulu akan. InsyaAllah. Ini pun tadi dah baca panjang ni. Segala yang benar itu datang daripada Allah Ta'ala. Segala kekurangan, kesilapan, kedaifan, kegelinciran itu datang daripada diri saya sendiri. Saya akhirnya bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma jal jama'ana hadza jama'an marhuma tabarukan min ba'di tabarukan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Alhamdulillah. Saya nanti ingatkan saya biar. Nanti saya ingat. Apakah analogi? Biasa kita bicara tentang kun fayakun. Kena faham dengan itu. Analogi. Sebab apa dibawakan dengan analogi kun fayakun? Dia minta saya terlupa nanti. Ceritakan, minta saya uraikan. Kenapa dibawakan analogi Allah Ta'ala bawakan kun fayakun? Tak, ni kan saya terlupa akan datang. Tak uraikan. Allah Ta'ala alam bisawab.